Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dirindui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menjejak personaliti Ibadur Rahman, yang salah satu daripadanya, sikap Ibadur Rahman ini, dia sangat-sangat berhati-hati tidak terjebak dalam kancah perzinaan. Maka mereka akan mentaati apa yang Allah sebut sebagai wala taqrabuz zina. Dia tidak akan menghampiri langsung mana-mana perbuatan, perkara atau unsur-unsur yang boleh menarik dia ke arah lembah perzinaan. Baik, ada beberapa perkara tuan-tuan puan-puan yang harus kita ingatkan, khususnya pada diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita. Sebab dia punya formula adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga diri kita dulu, kemudian jaga ahli keluarga kita daripada api neraka. Maka larangan Allah yang zina ini sudah tentu adalah lambaian daripada api neraka. Dan bagaimana kita boleh melindungi, kita menjaga ahli keluarga kita dan diri kita daripada unsur-unsur zina. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita sebut zina ya, dia bukan berlaku seorang diri, tapi dia berlaku dalam masyarakat, berlaku dalam pergaulan. Maka untuk itu, perkara yang paling utama adalah mendidik ahli keluarga kita dengan ilmu, etika, adab pergaulan dan juga akhlak dalam masyarakat. Yang itu sangat penting. Dan begitu juga anak-anak kita perlu kita dedahkan dengan pendidikan seksualiti dari rumah lagi. Tuan-tuan puan-puan, pendidikan seksualiti ni kan kadang-kadang kita rasa macam benda ni belum masanya, belum sampai masanya. Itu mungkin sebab kita tidak faham apakah maksud pendidikan seksualiti. Tuan-tuan puan-puan, pendidikan seksualiti ini dia paling kurang pun menyentuh 5 perkara. Itu paling kurang tu. Apa dia? Yang pertama, ajarlah anak-anak kita peraturan dalam rumah. Apa dia peraturan dalam rumah? Minta izin, ucap terima kasih, mohon maaf kalau buat silap, ya, beri salam. Jadi minta izin tu yang paling penting. Nak masuk bilik mak dengan ayah, nak masuk bilik kakak, nak masuk bilik adik. Bukan saja nak masuk bilik, nak buka beg mak ayah, nak ambil telefon mak ayah, handphone mak ayah, nak buka dan sebagainya. Biasakan mereka meminta izin supaya mereka mengetahui hak mereka apa dan juga menghormati hak orang lain. Yang kedua, perkara yang perlu diajar pada anak-anak kita adalah adab pergaulan. Ya, bagaimana nak berkawan, pemilihan kawan-kawan, macam mana nak menghadapi kawan-kawan yang suka membuli ataupun kawan-kawan yang suka mendesak. Kadang-kadang anak-anak kita dia kecil lagi kan, time tadika. Oh, dia paksa kawan dia ini bawa air manis daripada rumah. So bawa bekal, dia tak bawa bekal, tapi dia suruh kawan dia bawakan bekal untuk dia. Jadi bagaimana kita boleh membimbing anak-anak kita untuk mengurus pergaulan yang seperti ini? Baik. Yang ketiga adalah kita dedahkan kepada anak-anak kita tentang hikmah kejadian lelaki dan juga perempuan. Lelaki ada dia punya peranan dia sendiri. Perempuan memainkan peranan mereka sendiri. Ya. Jadi kalau lelaki lebihlah kepada wali, kepada pemimpin, ya, kepimpinan mereka, wibawa mereka dan sebagainya. Manakala pada kaum perempuan adalah kesabaran mereka, rasa malu mereka, menjaga maruah, ya, kasih sayang mereka. Jadi ini adalah fitrah yang perlu kita bina. Yang ketiga tuan-puan, kita ajar pada anak-anak kita ini bahawa mereka harus menjaga aurat mereka. Lelaki dan perempuan, apakah aurat dia? Antara lelaki dengan lelaki lah pula. Contoh, kalau sudah sampai umurnya, kita akan asingkan tempat tidur kan? Okay. Jadi kalau lelaki dalam bilik lelaki, perempuan dalam bilik perempuan. Jadi kalau yang lelaki ni, bila dia satu bilik pun, tak boleh kongsi satu selimut. Jadi dia kena berbeza selimut. Walaupun satu katil, okey satu katil. Satu bilik pun okey. Tapi tak okey kalau satu selimut. Ini adalah peraturan yang kita ajar, maksudnya kita dapat daripada Islam tentang aurat, ya, penjagaan aurat dan sebagainya. Yang keempat tuan-puan, kita ajar anak-anak kita ini tentang identiti mereka. Jadi
apa dia nak jadi, ya, apakah matlamat dia, apakah manfaat yang dia nak berikan kepada masyarakat, sebagai contoh. Jadi dia akan fokus kepada apa yang dia boleh lakukan dan manfaat apa yang perlu dia bina dalam diri dia, ya. Dan yang terakhir sekali tuan-puan, perlu ajar, wajib ajar pada anak-anak kita ini adalah persediaan mereka, pemahaman mereka tentang baligh. Jadi umur baligh mereka. Jadi waktu baligh apa yang berlaku, tanggungjawab mereka, perubahan secara fizikal mereka, ya, taklif, ya, tanggungjawab yang telah diamanahkan di bahu mereka sendiri. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini apabila terdedah dengan kelima-lima perkara ini, dia boleh membantu mereka untuk mengawal diri mereka, ya, daripada pergaulan yang bebas, ya, yang tidak ada panduan dan sebagainya. Dan satu lagi tuan-puan, ajarlah anak kita untuk mengurus nafsu mereka dengan baik. Dan cara nak urus nafsu, dia perlu kenal apa nafsu itu, sikap nafsu itu. Dan sikap nafsu ini lagi diberi, lagi dia mahu. Ya. Jadi untuk itu kita kan kalau belajar nak, macam mana kita nak lenturkan nafsu, berpuasa. Jadi kita jangan layan kehendak nafsu, kita tentukan keputusan kita bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan akal dan juga iman. Kerana hakikatnya kita bukan hamba kepada nafsu, kita adalah ibadur rahman.